Salam sejahtera kepada semua pelajar 5 sains. Jadi video kali ini adalah berkenaan dengan bab barulah yang akan kita belajar, iaitu bab 6 iaitu fizik nuklear. So dalam fizik nuklear ni dia banyak, kamu perlu pengetahuan asas kimia yang baguslah. Okey. Jadi kita terus masuk menggunakan, kita akan menggunakan dua bahan, iaitu menggunakan sama ada kita menggunakan buku teks ni ataupun kita gunakan modul kamu lah. Jadi untuk pertama kali kita akan belajar berkenaan dengan 5.1, iaitu reputan radioaktif. Apa maksud reputan radioaktif? Apa maksud reputan dia? Okay. So yang pertama sekali kita akan belajar perwakilan nukleus. Dalam kimia kamu belajar perwakilan nukleus boleh diwakilkan dengan perkataan. Yang ini ya. Untuk wakilkan sesuatu nukleus kamu boleh tulis beginilah. Okay, so iaitu A, ini adalah Z. So ini seperti biasalah, ini dia punya simbol lah. Kalau dia helium kita tulis helium, contohnya helium 4 2. Jadi apa A ni? A ni ialah dia punya nombor nukleon kan. Nombor nukleon ni merupakan proton tambah dengan proton tambah neutron. Okey, untuk sesuatu unsur biasanya proton dengan elektron dia adalah hampir samalah, kecuali lah dia ada charge dia lah. Okey, so bawah ni pula merupakan nombor apa? Ini merupakan nombor proton. So ingat, okay, cikgu ulang balik, atas tulis dia punya nukleon, bawah ialah dia punya proton, dan X tu ialah simbol dia lah. Kalau dia helium kita tulis helium, kalau uranium tulis U, dan sebagainya lah. So itu ialah perwakilan dia sebelum kita belajar berkenaan dengan reputan radioaktif. Jadi apakah reputan radioaktif? Kenapa dia dipanggil sebagai radioaktif? Jadi reputan radioaktif ni ialah proses nukleus atom yang tidak stabil. Biasanya bahan radioaktif ni, nukleus dia adalah tidak stabil lah. Dia sentiasa nak mereput. Apabila dia mereput, yang pertama jisim dia akan berkurang. Okay? Jisim ditentukan oleh mana? Okay, saya balik kepada sini sebab kita ada kaitan dengan kimia. Jisim ditentukan oleh nombor nukleon. Nombor proton ni pula menentukan ciri-ciri kimia dia, okay? Ciri-ciri fizikal dia, okay? So itu tindak balas kimia dan sebagainya lah, apa-apa sifat dia. So itu merupakan di proton dia, okay? Jisim dia ditentukan oleh nukleon. Okay? Jadi reputan radioaktif ni ialah proses di mana atom yang tidak stabil mengeluarkan jarah subatom ataupun sinaran. Okay, dia contohnya uranium 234. Uranium 234 mungkin dia masa itu dia tak stable, dia akan mereput. Apabila dia mereput, dia akan mereput kepada satu nukleus yang lebih rendah dia punya jisim, nombor nukleon dah, dan dia akan membebaskan beberapa subatom lah. Jadi kita akan belajar apakah jenis reputan dia. Apabila nukleus radioaktif mereput, nukleus ni akan terpecah dan mengeluarkan zarah alfa. Okay, ingat ada 3, zarah alfa, zarah beta ataupun sinar gamma. Jadi ada 3 jenis pereputan radioaktif. Yang pertama dia adalah reputan alfa, yang kedua ialah reputan beta, yang ketiga ialah sinar gamma. Bolehkah tidak dia bercampur? Bolehlah. Kalau proses dia adalah berterusan, beberapa proses yang berterusan, jadi mungkin dia akan keluarkan beberapa biji alfa, beberapa biji beta, dia gabung sekali lah. Okay? Dan selain daripada membebaskan ketiga-tiga jenis tu, apa yang lagi dibebaskan ialah dia akan membebaskan sejumlah tenaga ni. Tenaga ni biasanya kita panggil sebagai tenaga nuklear lah. Tenaga nuklear yang kita harvest untuk kegunaan penjanaan tenaga elektrik, menghasilkan bom dan sebagainya lah. Jadi satu nukleid induk X berubah kepada satu nukleid anak. Jadi kalau dia asal dia contohnya uranium 234 92, dia mereput. Kalau dia mereput kepada satu contoh dia mereput kepada thorium lah, contohnya lah dia mereput kepada thorium. Thorium ialah
230, ini 90 lah. Dan dia akan bebaskan helium dan okey. Yang ini kita panggil sebagai nukleid apa? Ini ialah nukleid induk sebab asal dia. Apabila dia mereput, nukleid baru tu dipanggil sebagai nukleid anak. Ini ialah induk. This one is nukleid anak. Okey, jadi kita tengok formula-formula dia. Okey. Okey, untuk reputan alfa. Okey, kita gunakan buku teks Okey, untuk reputan alfa ni sebenarnya apabila nukleus tu mereput, apa yang dibebaskan ialah dia bebaskan zarah alfa. Alfa simbol dia beginilah. Zarah alfa ni sebenarnya dia merupakan zarah helium 42. Bermaksud kalau dia bebaskan helium 42, apa yang berlaku? Okey, so formula dia kalau kamu tengok dalam ni, dalam modul pun ada lah. Oleh kerana sini ialah 4 kan. Ini ialah 4. Ini ialah 4. Okey. Oleh kerana 4 dan 2, jadi dia punya nucleon number tolak 4. Proton number dia perlu tolak 2 lah. Dia berdasarkan kepada ni, nilai ni. Okey, sebab itu dia nak balancekan dia lah. Jadi saya bagi contoh di sini. Kalau kita tengok contoh lah. Okey, nukleus induk mempunyai Z. Okey, selepas contohnya kalau polonium 210, dia mereput kepada plumbum kan. Dia mereput kepada plumbum, so dia akan menjadi 206 82. Kamu tengok berapa beza dia. Beza di bawah ni ialah 2 kan. Ini pun tolak 4. Jadi kita tahu bahawa ini merupakan reputan alfa. Apabila kita tambahkan dia, 206 tambah 4 dapat balik 210. 82 tambah 2 sama dengan 84. Jadi saya rasa kamu sudah mahir lah, sudah biasa buat yang ini dalam kimia, iaitu kamu seimbangkan formula dia. Okey. Lepas tu, itu ialah alfa. Sekarang kita belajar beta. Beta simbol dia begini. Beta sebenarnya apabila dia merupakan reputan beta, apa yang dibebaskan? Reputan beta bebaskan elektron. Kalau dia bebaskan elektron, bermaksud dia punya formula di sini. Ini perlu. Okey, dia macam ni ya. X, A, Z. Contohnya lah. Kalau dia bebaskan elektron, apa yang berlaku pada nukleus anak ni? Contohnya di sini saya letak P lah. Nucleon number dia kekal, proton number dia akan tambah 1, bawah tu akan tambah 1. Seperti yang ditunjukkan dalam ni. Kalau kamu tengok dalam modul kamu, ada dia beritahu lah. Okey. Bawah tu tambah 1. Kenapa dia perlu tambah 1? Sebab nanti dia akan balancekan formula kimia tu. Samalah seperti contoh yang cikgu bagi. Kalau karbon 14, dia mereput. Okey, mereput kepada N tu apa? Nitrogen kan? Dia mereput kepada nitrogen. Okey, kamu tengok dulu apa reputan dia. Dia mereput, dia mengeluarkan beta. Beta ialah elektron. So, apabila ini akan menjadi 7. Kenapa 7? 7 tambah negatif 1. Ini 7 tambah negatif 1 dapat 6. Yang penting, kamu total up kiri, kanan, atas, bawah dia. Okay, mesti sama. Nucleon number dia berubah ke tidak? Tidaklah, dia masih kekal sebagai 14. Dan dia akan bebaskan tenaga. Kalau kamu tengok hujung dia, semua ada tenaga. Okay, so itu ialah reputan beta. Dan yang ketiga, kita akan belajar reputan gamma. Okay, apa itu gamma? Sinar gamma kita belajar sekejap. Okay, sinar gamma ialah sinaran elektromagnet yang berfrekuensi tinggi. Okay, dalam reputan
sinaran elektromagnet adalah tidak berjisim dan bersifat neutral lah. Ya. Yang penting kamu perlu tahu satu saja. Okey, apa yang kamu perlu tahu ialah sinar gamma ni, yang ini dia tiada jisim dan tidak bercas lah. Bermaksud dia cas dia adalah neutral. Jadi apabila dia mereput dan dia membebaskan sinar gamma, tidak ada perubahan nukleon dan proton dia masih kekal. Yang berubah mungkin dia berubah dia punya simbol saja. Okey, tetapi dia punya ni kalau kamu tengok tak ada perubahan dia punya nombor nukleon dia dengan nombor proton tidak ada perubahan. Dan kamu tu sama juga gamma, dia tak ada perwakilan kimia dia lah, dia gunakan simbol ini saja. Okey, kalau tadi beta dengan alfa ada kan. Okey, okey, so itulah pereputan dia. Okey, kita teruskan. Okey, kita pergi ke bahagian yang seterusnya, iaitu separuh hayat. Apa itu separuh hayat? Okey, separuh hayat. Apa itu separuh hayat? Separuh hayat dalam soalan apabila kamu selesaikan, kamu tulis sebagai T lah. T stand for period, period ataupun tempo. Jadi kamu tulis T, lepas tu kamu tulis satu peduat kecil-kecil di bawah lah, subscript lah. Itu ialah separuh hayat. Apa itu sebenarnya separuh hayat? Separuh hayat merupakan separuh hayat merupakan masa yang diambil, masa yang diambil oleh untuk separuh daripada bilangan asal nukleus radioaktif mereput. Contohnya kalau separuh hayat mula-mula dia adalah 100%. Apabila dia mereput sehingga ke 50% daripada jisim asal dia, tempoh masa tu kamu perlu ambil dan kamu kira sebagai separuh hayat lah. So katakan keadaan asal dia 100%. Dia mereput sehingga yang tinggal cuma 50% dia punya jisim lah. Jadi masa ini, inilah tempoh dia, berapa saat, kadang-kadang dia berapa saat, ada yang bertahun-tahun, bergantung kepada bahan tersebut, apa bahan dia. Kalau uranium lama lah, kalau benda yang sikit, contohnya thorium, iodine dan sebagainya, mungkin dia punya separuh hayat lebih sedikit lah. Jadi tempoh masa untuk dia berkurang sebanyak separuh dipanggil sebagai separuh hayat. So sebelum kita tengok kepada separuh hayat, kamu tengok dulu siri reputan uranium. Yang ini, baca dulu petikan dia dalam muka surat 202. Apabila suatu nukleus radioaktif tidak stabil, kadang-kadang dia bukan sekali mereput, dia terus stabil. Ada yang mereput berkali-kali sehinggalah 4-5 kali proses dia, alfa, beta dia pun banyak yang sudah dibebaskan. Dan itu kita akan panggil sebagai siri reputan. Dia akan mereput menjadi satu siri reputan. Jadi contohnya di sini, kalau kamu tengok ni, uranium 238 dia mereput kepada thorium 90. Apa yang kamu perasan di situ ialah nucleon number dia kurang berapa? Nucleon number dia berkurang sebanyak 4 kan? Proton number berkurang sebanyak 2. Jadi saya tahu apa yang dibebaskan di sini. Yang dibebaskan di sini ialah helium ataupun alfa. Alfa kan kurang 4 dan 2 kan? Thorium pula belum stabil. Dia pergi lagi mereput menjadi kepada PA. PA itu apa? What is PA? Kamu boleh rujuklah apa PA tu. Cikgu pun tak berapa pasti. Tanya Cikgu Steven lah apa dia. Kamu tengok dia punya proton number, nucleon number dia. Ini 234 tak berubah. Ini tambah 1. Kenapa dia tambah 1? Sebab dia
bebaskan elektron. Kalau bebaskan elektron, memang bawah dia perlu tambah 1 untuk balancekan equation. Jadi saya tahu ini ialah reputan beta, begitu juga. Jadi semua ini, semua siri reputan uranium ni, okey, cikgu nak kamu rujuk betul-betul dan transfer. Tahun dia tak payah kamu tulis Tahun tu tak payah tulis. Cikgu just apa yang cikgu nak kamu tulis ialah cikgu nak kamu tulis dia punya ni, apa yang dibebaskan, lepas tu lengkapkan sini saja. Dan rujuk dia semua siri reputan tu mana kamu isi. Kamu isilah dalam modul bawah tu ada. Okey, cikgu bagi step yang pertama, macam mana kamu isi dia. Okey. Dia macam ni. Kamu follow saja. Daripada uranium, tadi uranium sini berapa? Isilah. Ini ialah 94 kan. Dia bebaskan apa tadi? Kamu buat anak panah. Ini ialah bebaskan alfa. Ini akan menjadi 90 kan. Lepas tu daripada uranium, kamu buat anak panah ke bawah. Sama juga lengkapkan sini. Ini 91 kan. Ini ialah beta. Buat anak panah. Okey, follow dia. Setiap anak panah tu tepi dia, pastikan kamu tulis beta ataupun alfa. Senang saja nak lengkapkan. Jadi kamu just refer kepada muka surat. Inilah, refer betul-betul. Lengkapkan dia punya proton number dan tulis ini tulis dia punya alfa ataupun beta pada sebelah ataupun atas anak panah tu. Okay? So itu ialah tugasan yang pertama lah. Lengkapkan siri reputan uranium 234. Okay, kita balik kepada half-life. Okay, so kita tengok macam mana kita selesaikan half-life ataupun separuh hayat. Okay, tadi separuh hayat, biasanya kalau kamu nak kira separuh hayat kan, okay, biasanya dalam bentuk massa lah. Tetapi dia boleh kira, dan kalau keadaan asal nukleus tu biasanya dia boleh bagi dalam bentuk peratusan. Mungkin dia bagi dalam bentuk jisim. Kadang-kadang dia bagi dalam bentuk pecahan ataupun integer, nombor. Okey, contohnya dia 0.2. Okey. Okey, so certain case dia bagi dalam bentuk graf. Okey, so kita perlu tahulah macam mana kita nak dapatkan keadaan asal. Okey, so contohnya kita cuba. Selain daripada peratusan, cikgu tambah lagi lah, kadang-kadang dia bagi dalam bentuk activity. Okey, activity ya. Okey, menentukan separuh hayat. Kita cuba ini dulu. Menentukan separuh hayat bahan sumber radioaktif daripada graf lengkungan reputan. Okey. Kalau dia bagi graf, kamu tengok sini. Dia akan bagi berapa nilai dia. Okey, ini nilai sini merupakan contoh yang di sini ialah bilangan nukleus radioaktif kan, N kan. Nilai atas ni merupakan nilai asal dia, keadaan asal dia. Mungkin dia akan bagilah berapa. Jadi, apabila nilai ni contohnya dia adalah 100, dia berkurang kepada 50 kan. Di sini kamu cari mana nilai yang separuh. So katakan ini adalah sini ialah 0.50. Saya tahulah ini merupakan dia punya separuh hayat yang pertama. Okey, 50 berkurang kepada berapa? Mungkin 25. Sini. Ini separuh hayat yang kedua. Dan sebagainya lah. Kamu kurangkan nilai dia separuh. Jadi daripada situ kamu akan dapat berapa dia punya separuh hayat ataupun half-life dia. Okey, ini boleh lengkapkanlah. Bilangan nukleus berkurang dengan massa. Okey. Ini dia ajar saja. Nanti cikgu bagi contoh lah. Jadi
Bilangan nukleus yang boleh reput, macam mana kamu kira? Kamu tolak sajalah. Okey. Okey, kita cuba yang ini. Raja 1 menyudutkan graf bilangan nukleus radioaktif melawan massa untuk satu sampel radioaktif Q. Tentukan separuh hayat bahan radioaktif tu. Kalau kamu tengok di sini, dia bagi dalam bentuk radioaktif nukleus lah. Dia bulan dengan 1.2. 1.2 kalau berkurang separuh menjadi berapa? 0.6 kan? So carilah 0.6. Berapa massa dia? So you dapat 1.5. Jadi saya tahulah separuh hayat dia adalah 15 bukan 1.5, 15 minit. Okey, soalan B. Berapakah bilangan nukleus yang belum mereput selepas 25 minit? Selepas 25 minit. Okey, 0.6 kurang lagi separuh menjadi 0.3. Yang ini kamu boleh naikkanlah. Berapa lagi yang belum mereput? Okey, boleh nampak kan? Kalau dia peluk 25 sini, berapa yang belum mereput selepas 25? Okey, yang belum mereput ialah 0.4. Tulislah berapa. Okey, C. Hitungkan peratus radioaktif yang masih tinggal selepas 45 tu. Selepas 45, mana 45? Selepas 45 minit. Okey, macam mana kita buat? Okey, yang ini kamu perlu lukislah proses dia. Sebab graf dia kamu tak boleh anggar daripada graf dia. So, cikgu ajar kamu macam mana lukis. Okey, mula-mula dia adalah 1 point. Okey. Berapa minit tadi? 45 minit kan? Dalam 45 minit tu ada berapa half life? 45 minit kalau bahagi dengan 15 kan satu half life dia 15 minit kan. Jadi kalau 45 bagi dengan 15, saya tahu dia ada 3 half life, betul? 45 bagi 15 ada 3 half life kan. So you lukis proses dia. So mula-mula dia adalah mula-mula tadi keadaan asal dia ialah 1.2 kan. 1.2 mereput melalui satu separuh hayat. Berapa saya dapat? 0.6. Reput lagi kepada satu lagi separuh hayat. 0.6 bagi 2 berapa? Tinggal 0.3. Reput lagi sekali. Berapa? 0.3 bagi 2? 0.15. Jadi saya tahu yang tinggal ialah 0.15. Cuma sekarang dia minta dalam peratusan. Kalau dia minta dalam peratusan 0.15 bahagi dengan 1.2, keadaan asal dia kan 1.2, darab dengan 100% lah. Sebab yang tinggal ialah 0.15. Jadi dia minta dalam peratusan, so you kira lah. 0.15 bagi dengan 1.2 darab 100, kita dapat 12 poin. Yang tinggal cuma 12.5%. Okey, itu adalah contoh dia lah. Okey, so boleh satu lagi contoh macam mana kira. Okey, so ini ialah keadaan asal dia, mengambil masa 20.8. Ini ialah separuh hayat untuk menyusut daripada 80 kepada 5 gram. Okey. Tentukan separuh ini bukan separuh hayat, itu ialah masa. Okey, dia minta tentukan separuh hayat. Okey. Ini pun merupakan contoh yang bagus untuk kamu praktislah. Okey, so kita lukis proses. Macam mana saya lukis proses? So proses dia dilukis dalam bentuk gram lah. Okey, keadaan asal ialah gram. Mereput melalui satu separuh hayat berapa? Separuh, tinggal 40. Reput lagi melalui satu half life, tinggal 20.
Half life ialah separuh hayat, jangan confuse, sama saja. Saya prefer guna English. 20 reput lagi tinggal 10. 10 reput lagi tinggal 5. Jadi sepanjang dia mereput daripada 80 pergi ke 50 tu, berapa tempoh masa dia? Diberi tempoh masa di situ ialah 20.8 jam. Tetapi saya tahu dalam 20.8 jam tu mengandungi berapa half life? 1, 2, 3, 4. Dia 4 kali reput kan? Kalau dia 4 kali reput, macam mana kita kira satu separuh hayat dia? So 4 T and a half life tu. So bagi saja dengan 4. 20.8 bagi 4 dapat berapa? So saya dapat 5.2 jam lah. Soalan B. Tentukan jisim yang belum mereput selepas 26 jam. Okey, kamu perlu kira lah. 26 jam bahagi berapa half life tadi? Half life dia adalah 5.2 kan? 5.2 jam. 26 bagi, so saya dapati dia adalah 5. So dalam 26 jam tu mengandungi 5 separuh hayat. Sini sudah 5, sini sudah 4. So kamu tambahlah satu lagi. Lukis lagi di belakang dia. Kalau dia reput lagi 5 kali, berapa yang tinggal? 5 bagi 2 berapa? 2.5. Jadi saya tahu jawapan ini ialah, yang tinggal ialah 2.5 gram lah. So kamu bahagi daripada tempoh masa tu, bahagi berapa kali dia mereput, kamu akan tahu berapa dia punya nilai half life. Sama juga kalau bagi certain waktu tu kamu bahagi dengan nilai separuh hayat, kamu akan tahu berapa proses yang perlu kamu lukis. So itu sahaja. Yang selebihnya kamu boleh cuba sendiri. Okay, selamat belajar.